القرآن ودام عند كل حال مرتلا تلا القرآن. Semua sekali. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil. Kenapa panjang sangat sabu ni? Dia kata memang itu set dia. Oh, betul. Rupa-rupanya takbir raya tu yang tuan-tuan, ayah-ayah, ibu, puan-puan yang selalu alunkan ketika dua hari raya, Aidil Fitri dengan Aidil Adha, itulah nama dia Taranum Jaharkah. Oh, yang tu dia takbir raya kita tu. Cuma Teluk Intan mungkin lain sikit lah versi dia. Oh, Allah, anak tak dapat balik. Contoh. Kan takbir raya tu Taranum Jaharkah. Oh, maksudnya ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan memang dah sangat biasa dengan Taranum Jaharkah. Cumanya tak bolehlah nak masukkan lagu Jaharkah tu macam takbir raya tu masuk sebiji pada bacaan Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar. Mana boleh begitu? Tak boleh. Dia ada undang-undang dia. Dia ada tajwid dia. Yang paling mustahak sekali tajwid dia. Baik, jadi kita nak cuba Taranum Jaharkah ataupun Jaharkah kepada 5 ayat bagi surah Ar-Rahman. Bersedia? Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, mula. Masya Allah. Ar-Rahman. 1, 2. Masya Allah. Orang Teluk Intan dia lain lah, sahabat. Kenapa lain macam mana? Ustaz Ar-Rahman juga. Dia kata hujung dia tu lain, dia ada bunga dia. Oh, terbaik lah. Ustaz, terbaik. Ar-Rahman. Sekali lagi. Masya Allah, tabarakallah. Teluk Intan, Ustaz. Oh, subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Ayat 2. Bagus kan? Terbaik kan? Allamal Quran. Silakan. Masya Allah, tabarakallah. Khalaqal insan. Masya Allah, tabarakallah. Saya turun, dia turun, sahabat. Saya naik, dia naik. Saya geleng, dia geleng. Saya tak geleng, dia geleng juga. Kan? Subhanallah, terbaik ya, Masya Allah. Sekali lagi. Ar-Rahman. 1, 2, 3. Naik atas. Allamal Quran. Tiga ni turun. Khalaqal insan. Silakan. Masya Allah. Baik, bunyi jelas tadi. Khalaqa tu bagus. Kha. Cuba kha. Kha. La. Qa. Jangan kita baca khalaqa tipis. Khalaqa. Bagus ha? Baik. Ayat 4. Allamahul bayan.
Subhanallah. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Masya Allah. Hati-hati pada ha. Bihu. Sebihu. Bihu. Bihi. Biha. Ha pedas dekat mana? Oh, dia kata kat sini panggil lain. Sini panggil ha spicy. Ha pedas tengah rongga rongkong kita Baik, sekali lagi. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Silakan. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Kalau kita perhatikan betapa indahnya, betapa mulianya Al-Quran, betapa mukjizat Al-Quran. Kita baca daripada ayat 1 hingga 5 tu kan, semua hujung dia an, man, san, bayan, husban. Cantiknya susunan yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Al-Quran, mukjizat dia, kehebatan dia kan. Kalau Al-Kafirun, run, semua pula. An-Nas, semua nas. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Jadi itulah antaranya kemuliaan ataupun keindahan dalam bacaan Al-Quran. Tetapi hari ini kita bukan hanya menelusuri keindahan, kecantikan bacaan Al-Quran, tapi jauh daripada itu kita nak memahami apakah isi kandung, apakah yang tersurat, yang tersirat dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi ini. Itu subhanallah tambah lagi kebahagiaan dan juga keseronokan kita, kekhusyukan kita bersama dengan Al-Quran. Kita nak belajar tadi yang Ustaz sebut tadi 8788. Bagi kata siapa? Minta bukan nombor pelik, lebih istimewa daripada nombor pelik. 8788. Silakan pada Ustaz. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, ya, kita mula dulu dengan 4 dulu kan ya. 4 dulu, kemudian kita masuk kepada 8788. Ya, kalau ada yang terlupa kena ingatkan pada orang sebelah itu 4 kemudian 8788. Ya, balik daripada program ini kalau ada orang tanya surah Ar-Rahman ni ada apa? 48788. Sebentar tadi kita membaca daripada ayat pertama hingga ayat yang kelima. Kita berkenalan dahulu dengan 4 perkara rahmat yang besar daripada Ar-Rahman, daripada yang maha penyayang kepada kita semua. Iaitu yang pertama, apabila Allah menyatakan pada ayat yang kedua itu Allamal Quran, Allah mengajarkan Al-Quran. Itu sebabnya bila Ustaz Star beritahu tadi tentang Ramadan dah dekat ini, sebenarnya Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Maka sebenarnya kalau katakan hari ini kita dapat baca Al-Quran, hari ini kita dapat berkumpul kerana Al-Quran, hari ini kita dapat memahami apa yang ada dalam Al-Quran, itu sebenarnya siapa yang ajar? Allah. Ar-Rahman. Dan itu tandanya kita mendapat kasih sayang daripada Ar-Rahman. Walaupun mungkin hari ini kita ada masalah macam-macam, mungkin ada masalah duit ke, masalah kesihatan ke, saudara ya, mungkin ada masalah anak ke, suami, isteri, masalah macam-macam. Kalau kita rasa macam kita tanya pada Allah waktu pagi tadi kita solat subuh, ya Allah, betul ke engkau sayang aku ya Allah? Jawapannya apa tuan-tuan? Allah sayang ke tidak? Sayang. Buktinya yang pertama ialah Allah membekalkan Al-Quran sebagai panduan kita beragama, kenal kepada Tuhan. Ya, kalau kita kenal pada Tuhan, beragama pada hari ini, sembahyang subuh, ya, kemudian kita hari ini pula kita baca Quran, kita sayang kepada agama, boleh kenal agama. Sebenarnya yang dapat agama, panduan dalam Al-Quran, siapa yang ajar? Ar-Rahman. Ar-Rahman yang mengajar, dan itu tandanya Allah ini memang sayang kepada kita. Mungkinlah ada yang kata, saya punya kereta tak besar, rumah saya tak besar,
duit saya tak banyak, tetapi siapa yang dapat rahmat, nikmat paling besar, dialah yang paling beruntung. Dan Allah mulakan dengan Allamal Quran. Allah tak mulakan dengan asy-syamsu wal qamaru bihusban, tidak. Allah mulakan dengan Allamal Quran kerana yang paling dekat dengan Ar-Rahman adalah orang yang belajar Al-Quran, diajar oleh Allah. Mungkin ada cikgunya, ikut My Quran Time misalnya, ikut kelas-kelas Al-Quran di Hatiku, kumpulan yang ada. Tetapi rupa-rupanya kalau ada yang kata, macam mana saya nak tahu saya dapat nikmat paling besar dalam dunia ini, paling dekat dengan Ar-Rahman? Jawapannya adalah Allamal Quran. Allamal Quran yang kita kena ajar pada anak kita, kepada masyarakat kita, kerana ini adalah perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kereta besar, rumah besar, duit banyak, pangkat besar, semua tak. Yang itu tak semestinya dekat dengan Ar-Rahman, kecuali orang pangkat besar belajar Quran, ya. Kecuali orang yang kereta besar, bawa kereta pergi belajar Quran hari ini, contohnya, ini tanda orang yang dekat dengan Ar-Rahman. Jadi itu nikmat nombor satu, rahmat nombor satu yang paling besar. Dan lebih daripada itu, ini mesej kepada cikgu-cikgu Quran saja, ya. Cikgu-cikgu Quran kalau mengajar Quran, dia kalau lagi dia mengajar Al-Quran, kalau dia memahami, dia dekat dengan Ar-Rahman, dia jadi pengasih penyayang. Dia tak adalah kalau katakan anak tu baca Iqra kan, sebut A tu salah kan, dia keluar rotan terus kan, dan kemudian dia nak piat tu kan. Yang itu nanti anak dia kata, Ustaz, sebenarnya Quran ni datang daripada siapa Ustaz? Jawapannya siapa? Ar-Rahman. Ar-Rahman tu memang dia ganas sangat ke kalau nak dia ajar Quran itu mesti yang top gitu kan? Ustaz itu kalau katakan dia dengar anak murid cakap itu tanda anak murid dah tadabbur surah Ar-Rahman. Bila seorang mengajar Al-Quran dalam ceramah, ya, kalau penceramah itu dia memang marah orang, kutuk orang, fitnah orang, kejap-kejap, dia ajar Quran ke ataupun dia ajar selain daripada Quran? Pasal kalau mengajar Al-Quran, dia mesti perangai dia itu dekat dengan Ar-Rahman. Dia berkasih sayang, dia boleh berkasih sayang, dia boleh memberikan panduan kepada masyarakat, kepada orang yang dengarnya itu. Tak adalah macam kena pukul, ya. Sikit-sikit tu boleh lah, ya. Tetapi jangan sampai penuh dengan marah-marah ketika kita mengajar Al-Quran. Jadi ini adalah nikmat pertama. Kalau kita jumpa orang itu dia dekat dengan Quran, mesti dia jadi orang yang amat penyayang, kerana dia dekat dengan Ar-Rahman. Kalau dia makin baca Quran, makin kasar perangai dia, itu maksudnya dia mungkin tak belajar betul-betul daripada Al-Quran. Mungkin dia baca, tapi dia tak faham, ataupun dia baca pun mungkin tak faham betul, Ustaz. Ya, dia sepatutnya memberi kesan perangai apabila makin lagi kita belajar Al-Quran. Nombor satu. Nikmat rahmat nombor dua, Allah nyatakan pada ayat nombor 3. Apakah bunyi ayat nombor 3? Mari sama-sama kita ulang balik semula bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Faz. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah, syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa sangat bertuah kerana pada pagi ini kita berada di sini. Allah Subhanahu Wa Taala luangkan masa. Barangkali ada juga sahabat-sahabat yang sedang mengikuti di Facebook ataupun di live yang ikuti sekarang ini. Kenapa? Kerana kita dapat belajar, kita dapat memahami, kita dapat menyebut ataupun mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Baik. Jadi kita nak baca ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Baik. Tadi kita dah sebut ayat yang ketiga, hati-hati menyebut huruf kha. Cuba kha. 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 Khi. Khu. Kha duduk kat mana? Kampung bahagia. Kha duduk kat mana? Rongga kerongkong kita ni permulaan. Kan? Permulaan rongga kerongkong kita. Kha. Kawan dia ada dua. Kawan dia kha dan juga ghain. Kan? Kha dan juga ghain. Sebut kha. Ra.
Kha, Ra. Ayuh, alhamdulillah. Lepas tu turun pertengahan, tengah rongga kerongkong kita ada dua huruf lagi. Ain dan juga ha. Sebut a, ha. Dua huruf kan? Pangkal rongga kerongkong kita ada dua huruf lagi. Apa dia? Hamzah ataupun alif. Sebut a. Akan kita sebut tu dia condong sikit, macam menara condong. Condong kan? Sebab kalau kita tak sebut dia condong sikit, dia jadi tegak. Idza jaa nasrullahi wal fath. Allah, wal fath kata. Kan? Itu kalau tegak condong. Alhamdulillah. Tabat yada. Allahu akbar. Dia bunyi kasar, dia tegaknya kan. Baris fathah tu, baris atas. Jadi kalau contoh hamzah, baris fathah, baris atas, contoh sikit. Sebut awak nama apa? Awak namakan apa? Kan? Awak tinggal mana? Contoh kan? Tapi jangan contoh banyak sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tanya, awak orang Arab mana ni? Arab malum saya kata. Kan? Jangan contoh sangat, tengah-tengah aja. Cuba. Sama juga dalam azan. Ke azan, kita azan kan? Allah bukan Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Katanya Allah. Ada yang dia masalah sikit sebut lam. Lam kan? Sebut al. Kan? Jadi apa nama ni, hamzah dan juga ha pula ataupun ha simpo. Ada kata ha ada. Sebut ha. Okey, baik. Saya nak cuba kha, jaga kha, qaf dan juga dengung nun mati bertemu dengan sin. Apa nama dia? Ikhfa syafawi ke hakiki? Hakiki. Kalau syafawi mim mati. Ini nun mati bertemu dengan sin, ikhfa syafawi. Dengung berapa rakaat? Cuk kata. 2 harakat. 2 rakaat lama tak kunut nazilah pula tu dia kata panjang. 2 harakat saja. Baik, kita cuba ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Khalaqal insan. Dia kata ini lain pula. Ini keluar awak leher pula ni. Ini baca secara mujawad. Mula-mula tadi 5 ayat tu kita baca murattal. Yang ini kita baca secara mujawad. Mujawad ni yang mana? Yang macam musabaqah tu. Kita cuba sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Khalaqal insan. 1 2 3. Masya Allah, tabarakallah. Boleh isi barang tilawah. Sabaqah semua bagus. Alhamdulillah terbaik. Masya Allah, tabarakallah Safas. Baik, alhamdulillah ya, kita membaca ayat yang ketiga saya. Kalau ayat yang kedua itu, rahmat yang paling besar di sisi Ar-Rahman adalah apabila kita diajarkan Al-Quran. Al-Quran daripada perkataan qara'a itu maksudnya baca saya. Tapi bila Quran itu selalu dibaca. Jadi Allah mengajar kepada kita, Al-Quran ini bukan sekadar letak atas rak beratnya. Maksudnya Al-Quran ini mesti kita ambil daripada rak tersebut, kita pegang dan kita baca setiap masa. Kalau setiap masa, setiap hari kita ambil masa untuk selalu baca Quran, barulah mushaf yang kita pegang ini namanya Al-Quran. Ya. Kalau tidak, dia nama mushaf saja. Dia mesti sentiasa dibaca. Dan kalau siapa yang selalu membaca Al-Quran, dia akan terbina akhlaknya yang penuh dengan kasih sayang, yang selalu menyayangi kepada anak. Cara bercakapnya tu tak suka marah-marah. Kalau ada orang yang memang berang betul, ya, suka marah-marah dalam hidup dia kena selalu belajar dan membaca Al-Quran. InsyaAllah
Pasal tak boleh baca cepat-cepat Ustaz ya. Kalau dia ni jenis pemarah, hari ni nak baca surah Ar-Rahman kan. Kalau jenis pemarah tu, ada tak orang yang tak ikut dia punya format Ustaz? Oh, ada Ustaz. Macam mana cara? Dia kalau lambat kan? Dia Ar-Rahman. Ha, guru kata. Allah. Mula-mula kena jaga dah. Ar-Rahman. Ha. Allah. Besok tak datang dah. Itu bukan Teruk Intan. Bukan ya. Jadi cikgu-cikgu pada mak ayah ya, bila mengajar Al-Quran ini, kita kena ingat bahawa kita mengajar kalimah daripada Ar-Rahman. Jadi memang kadang-kadang anak kita tu dia lambat sikit ke, dia berkali-kali, tetapi dalam surah Ar-Rahman ini Allah mengulang sampai 31 kali. 31 kali ulang. Nak ajar anak kita ikat kasut itu ya, ataupun nak ajar Iqra saat ni kan. Maksudnya ialah kita kena bagi dia peluang ulang banyak kali. Kalau lebih daripada 3 kali dalam bahasa Arab ini maksudnya jamak, maksudnya memang plural, kena bagi peluang. Dan orang yang boleh bagi peluang sahaja yang boleh berkasih sayang. Ya, kalau kita tak bagi peluang, macam tadilah Ustaz ya, baru salah ha pun dah kena jerkah tu. Bukan jerkah, dah kena jerkah. Orang tu pun cabut ya, dan dia merasakan bahawa belajar Quran ni tak berapa syok lah kan, pasal garang sangat. Ingatkan baca Quran jadi tenang, tapi rupa-rupanya cikgunya tu menyebabkan dia apa? Tak tentu arah bila nak pergi mengajar kepada si cikgu tadi. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu adalah nikmat pertama. Beragama, agama kita ini mengajar kita berkasih sayang. Marah macam mana kita sekalipun, kita kena utamakan rahmat berbanding dengan ghadab, kerana itu yang Allah buat pada kita. Kalau kira dosa kita ni tuan-tuan, kita ni hari ni entah apa dah semua terbakar dah. Kalau nak kira dosa kita, tetapi kerana ghadab ataupun kemurkaan Allah itu bawah daripada rahmat Allah itu yang tinggi, menyebabkan alhamdulillah kita dapat berkumpul pada hari ini mendengar kalam daripada Allah dan nak memberitahu bahawa siapa yang diberi peluang ini, kita sambut peluang ini, kita sebenarnya sedang merapatkan diri kita kepada siapa? Ar-Rahman. Nombor 1. Nombor 2, pada ayat yang ketiga itu Allah nyatakan rahmat nombor 2 kecil sikit, rendah sikit daripada Al-Quran ini adalah khalaqal insan depan ya. Jadi kalau kita gabungkan anasa dan walaupun dah jelas dah Allah yang hebat menjadikan alam ini, tapi kadang-kadang kita lupa Allah. Kita minta kata ya Ustaz, bila doa kadang-kadang ada juga dalam diri rasa macam ya Allah, aku dah minta banyak kali tak dapat pun. Kan. Dia terlupa sebenarnya, saya lah tu Ustaz ya, kadang-kadang minta rasa tak dapat itu. Sebenarnya kita pagi tadi ada tak tuan-tuan yang minta makan nasi lemak? Ada tak? Masa doa iftitah ke doa kunut ada? Ataupun ada yang kata ya Allah tolonglah aku makan nasi hari ni, nak makan nasi lauk tak tahulah lauk apa kan. Ada tak tuan-tuan berdoa begitu pagi-pagi? Tak ada. Tak, doa Allah bagi kita makan. Kalau kita berdoa lagi Allah bagi. Cuma cara Allah bagi itu tak sama seperti apa yang kita minta. Kadang-kadang dapat apa yang kita minta, tetapi ada yang Allah tahu bahawa kalau kita minta kereta besar, Allah tak bagi. Pasal apa? Pasal mungkin dapat kereta besar, kita dah tak datang dah program pada hari ini, contoh kan. Tapi ada orang dia dapat kereta besar, dia dapat datang ke hari ini, jadi Allah bagi pada dia. Jadi ada doa yang Allah bagi sekarang, ada doa yang Allah simpan lain kali. Pasal contohlah tuan-tuan ya, tuan-tuan yang berniaga, ada tak siapa-siapa yang berniaga kat sini? Ada yang berniaga? Okey. Ataupun yang bekerja lah kan. Kalau berniaga, kita buat pinjaman. Buat pinjaman Ustaz, jaga pada YB ke ataupun bank ke. Saya nak buat pinjaman 10,000 contohnya. 10,000. Ataupun saya nak dapatkan grant, nak dapatkan bantuan 10,000. Yang pegawai bank tu kata, ataupun pegawai kerajaan dia kata, kami boleh bagi hadiah 10,000 kalau bagi hari ini. Tapi kalau awak boleh tunggu bulan depan,
kita akan bagi bantuan 100,000. Masya-Allah. Kan? Kita perlukan berapa? 10,000. Kita minta lah, saya nak bantuan 10,000. Nak majukan perniagaan. Tapi yang pegawai dia cakap, kalau hari ni boleh dapat 10,000, tapi kalau bulan depan kita bagi 100,000. Tuan-tuan nak yang mana? 10,000 ke 100,000? Kan? Ada yang kata saya nak sekarang juga. Sekarang juga nak 10,000. Tapi ada dua pilihan. Sekarang 10,000, yang bulan depan tunggu kejap 100,000. Bagi setengah orang dia kata memang saya perlukan sekarang, tapi pasal dia ada setengah orang tu, dia dalam akaun dia dah ada 10,000, dia sadar nak pinjam tambah je. Jadi bila dia dengar tawaran itu, dia kata dia nak pilih 100,000. Tuan-tuan, puan-puan mati Allah sekalian, cara Allah menjawab kita ialah, walaupun kita rasa macam perlukan sekarang, tapi Allah tahu kita ni sebenarnya, kamu ni kena dapat lambat sikit. Allah tangguhkan 10 tahun lagi, ataupun Allah simpan sampai akhirat nanti. Sampai dekat sana baru kita kata, ya Allah, memang betul lah kau simpan untuk aku. Aku doa banyak-banyak itu, rupa-rupanya kau simpan. Dan di sana tuan-tuan, di sana rupa-rupanya terkejut kita, mendapat syurga yang bertingkat-tingkat, dapat berjumpa dengan suami, dengan keluarga kita yang dah pergi, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya. Macam mana saya boleh dapat ini? Kerana tuan-tuan semua, ibu-ibu, ayah-ayah suka berdoa dan tidak mempersoalkan, ya Allah, mengapa tak dapat-dapat. Ya. Bukan kita persoalkan mengapa tak dapat-dapat, tapi kita mempersoalkan ialah, ya Allah, kalau kau tak bagi aku sekarang ni, aku tahu aku berdoa lagi, kau mesti tengah simpan yang lebih besar lagi. Dan di sana nanti tuan-tuan, kita rasakan bahawa, ya Allah, kalau boleh aku dekat dunia hari itu, aku nak doa lagi banyak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah perkara yang ketiga, ya. Pada ayat yang ketiga itu Allah menyatakan kita ini diciptakan sebagai al-insan, sering lupa. Macam mana kita nak menguruskan kita yang mudah lupa? Selalu balik kepada ayat nombor 2, baca Quran. Bila kita baca Quran pada hari ini, baru kita teringat, ya Allah, sebenarnya baru saya sedar doa yang saya selama hari ini baca itu, Allah hargai ke tidak? Allah hargai. Nombor 1. Nombor 2, bila cakap tentang khalaqal insan ini, kita ini tengok kepada pasangan kita, anak kita, kawan kita. Insan ada kelemahan. Insan, manusia ini ada kelemahan. Tetapi bersyukur kita ini kahwin dengan insan, anak kita insan, AJK pun insan, dan kawan kita pun insan. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau Allah ciptakan pasangan kita itu kangaroo. Kan? Pasal kat sini Allah cakap khalaqal insan, dia menciptakan al-insan. Maksudnya Allah memang menghargai sangat insan. Jadi kita pun kena hargai pasangan kita, walaupun dia lupa, walaupun ada kelemahan. Kerana kalau kahwin dengan kangaroo, apa jadi tuan-tuan? Cuba bayangkan anak murid Ustaz Tar, kangaroo dan arnab-arnab. Allah. Macam mana tu? Jenggreng. Kan? Mengajar alif ni dah melompat ke sana. Walaupun insan ini dia kadang-kadang lupa, tak bawa muqaddam dia, kan? Minggu lepas belajar jiharkah, dia tukar jadi nahawan. Itu hebatlah tu. Dia boleh tukar jadi nahawan kan. Tetapi bersyukur kita ini berkahwin, ada anak, ada kawan yang mungkin lemah, ada kekurangan, tetapi insan. Dan ini adalah sebagai satu pujukan kepada kita semua. Kadang-kadang kita biasalah kecewa dengan kawan kita, dengan suami ke, dengan isteri ke, dengan anak, pasal apa yang kita harapkan tak dapat. Dia buat perangai dan sebagainya. Tetapi kita kena lagi letakkan, ya Allah, aku bersyukur aku ada anak, ada kawan yang namanya adalah al-insan. Oh, dah lain dah. Monitor buat sikit. Terbaik. Kalau tidak dia menjerit sikit. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan yang berkati Allah sekalian, bercakap tentang perkara inilah, khalaqal insan ini adalah perkara yang penting. Perkara yang penting, dan itu sebabnya ini adalah rahmat nombor 2
Dan kita ikuti rahmat nombor 3 pada ayat nombor 4 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Baik, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Safas, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak kita dapat belajar, kita dapat baca, kita dapat belajar, dan ini kita pun nak sambung lagi ayat yang berikutnya. Ibu ayah sekalian, boleh lagi insya-Allah ya. Kita tak lama, ini dah sampai Zuhur je. Allah, kami balik dulu. Okey. Baik, jadi ayat yang berikutnya ayat 4 Safas. Ya, betul Ustaz. Baik, ayat yang keempat. Kita nak baca sekarang ni, kita nak melihat ayat yang keempat. Baik. Kalau kita perhatikan tadi di awal tadi kan, Ar-Rahman, Quran, Insan kan, dan juga Allamahul Bayan, hujung tu semua yang an tu kan. Kalau nama mat dia lah, mat apa nama dia agak-agaknya? Mat wajib ke? Mat jaiz ke? Mat lin ke? Mat arid lisukun ke? Mat arid lisukun. Mat arid lisukun. Jadi cara baca dia, kita boleh waqaf, kita boleh berhenti akhir ayat itu, sama ada dengan kadar dua harakat, atau 4 harakat, atau 6 harakat. Campur boleh Ustaz? Ampun, dia nak campur 2, campur 4, campur 6. Ada Ustaz? Sebab dia kata nak lagu. Oh, nak lagu. Khalaqal insan. Amboi, 2 hari 2 malam. Oh, macam nasyid apa tu? Nasyid. Oh, Ya Hanana. Ya Hanana, subhanallah. Tak boleh, mesti maksimum 6 harakat. Lepas tu pula kalau nak lagi comel, nak lagi molek lagi, kita samakan. Contoh Ar-Rahman, hujung tu kita ambil 4 harakat kan. Lepas tu kalau boleh, setiap akhir-akhir hujung tu semua 4 kan, dia seragam kan, seragam. Macam kita baca Fatihah juga kan, kadang-kadang kita baca 4 harakat, kadang-kadang 4, lepas tu 2, lepas tu 6, kan tak seronok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La ilaha illallah. Apa hal dia imam ni dia kata? Kan, kejap panjang, kejap pendek, terkejut-kejut makmumnya. Contoh. Jadi, salah tak? Salah. Cantik, kurang cantik. Kan? Jadi, seragam, cantik. Jadi, contoh kata, yang kita baca tadi, mungkin kita ambil 6 harakat. Jadi, ayat yang keempat ni pun kita nak baca dengan 6 harakat. Mula dia huruf Ain. Huruf Ain. Huruf apa? Ain. Ain kat mana? Ni sebelah saya. Itu Ain kawan kita. Ini huruf Ain. Dekat mana tadi kita sebut tadi? Dalam ni lah Ustaz. Memanglah dalam ni ada 3 stesen kan, permulaan, pertengahan, hujung ataupun pangkal akhir kan. Jadi Ain duduk kat mana? Ain duduk di tengah. Cuba sebut Ain, Au. Jangan tertukar dengan hamzah bawah dia. A I U A I U. Cuba I U. Cuba. Kalau boleh tak nak yang dia bunyi sebiji, seketut. Contoh A, I, U. Nak biar dia bunyi bulat tu. Sebab ai, au. Ada orang yang dia ada setengah-setengah lah. Dia memang kawasan dia tu ataupun suasana dia tu, dia memang pakar ataupun dia memang tepat mudah sebut huruf Ain. Orang mana? Cuba habak. Amboi, Ustaz Fad dah habak dah. Orang utara. Ustaz orang Penang lah. Okey. Dia Ain dia tepat Ain. Ayak, ketegak, lo'lak. Apa lagi? Jadi marah orang kata. Taklah. Dia Ain dia tu kita nak sebut. Jadi kena hati-hati huruf Ain supaya tidak tertukar dengan hamzah. Sebab ada yang baca khalaqal insan, allamahu. Nak kata Ain, tak Ain, nak kata hamzah, tak hamzah. Dia samar-samar. Jadi kena jelaskan. Cuba. Kadang-kadang kita jadi sebut ni bila marah cucu. Kan? Alo, banci, jangan buat macam tu, atuk kata. Kali. Buat lagi.
Bang Cik, Tok kata jangan buat macam tu. Buat lagi kali ketiga, buat pula. Tu jadi. Bila marah tu jadi, bila baca tak jadi. Kan? Allamahul bayana. Jadi hari ni tahu. Tengah rongga kerongkong kita, cuba. Amboi satu sekali lah. Pejam mata lah nak bagi betul. Okey, tak apa, belajar kan. Allah bagi rezeki, alhamdulillah dapat kita belajar Al-Quran. Allahu Akbar, dapat sebut dengan baik insya-Allah. Baik, kita cuba ayat yang keempat. Juga hati-hati, ha tu, ha hujung tu, allamahu, jangan tertukar dengan ha. Tambah-tambah dalam Fatihah. Ada sekarang tengah-tengah setengah kita ambil mudah huruf dalam Fatihah kan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sudah terbiasa, dia jadi dah tabiat lah. Huruf ha tu kita baca ha. Arrahmanirrahim. Lepas tu yang ihdina kita tukar pula. Ihdina. Tukar ha pula itu. Kan? Jadi kita kena jaga betul-betul dan kita kena ingat dan kita praktikkan dalam bacaan. Ayat yang keempat, mari kita cuba. Moh kita cuba. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Moh faham lah. Mari kita, atau teman, mari kita cuba ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allamahul bayan. 1, 2, mula cuba dulu. Masya Allah, bayan tu naik. Bayan. Allamahul bayan. Ujung tu baru dia kona turun. Ting 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 ting. Tu dia. Contohlah kan. Sekali lagi. Allamahul bayan. Lain pula dia tu. Tadi bunga mawar ni bunga ros pula. Sekali lagi, perhatikan. Allamahul bayan. 1, 2, mula. Masya Allah. Tu comel. Sekali lagi, keluarkan suara. Allamahul bayan. 1, 2, mula. Masya Allah. Tapi kita baca ni sama kan? Ibu ayah sekalian, kita baca ni secara mujawad. Baca lambat, perlahan, lambat. Jadi kalau bacaan macam ni, dia agak kurang sesuai baca ketika jadi imam. Kena imam subuh sekarang 6 suku, 6, 10 subuh, 6, 12. Baca mujawab macam ni, habis makmum gelisah. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum kata sudah musabaqah pula tu imam, dia kata. Tak sesuai baca ketika imam. Makmum tunggu nak habis Fatihah dah satu dah. Kan, waladhdallin tu kan. Minta-mintalah tu imam baca qul huwallah aja. Tak panjang masa dah lewat dah 6:35 dah tak habis lagi. Rakaat kedua. Mintalah tu imam qul huwallah ajalah. Tu imam Bismillahirrahmanirrahim. Makmum kata qul huwallah, please lah qul huwallah. Kan, tu imam Allah tabarakallazi almu. Makmum kata tak boleh jadi. Contohlah sebab maksudnya bacaan secara mujawab ni dia kurang sesuai. Kalau kita jadi imam, kalau kita solat seorang-seorang, lagilah tak masalah. Kita nak baca berapa pun tak ada masalah. Itu kalau jadi imam. Jadi kalau jadi imam, baca macam mana? Baca muratan. Baca yang macam kita tadarus tu. Baca macam kita nak baca nanti Ramadan nanti atau harian, bacaan harian kita, dia cepat. Dia cepat tapi tetap menjaga apa? Menjaga hukum tajwid. Jadi ayat yang keempat sekali lagi sebelum kita berpindah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allamahul bayan. 1, 2, 3. Masya Allah, tabarakallah.
InsyaAllah ini adalah nikmat yang ketiga sebenarnya. Nikmat rahmat yang ketiga tuan-tuan ya, yang kita baca pada ayat yang keempat ini, Allamahul Bayan. Allah mengajarkannya, nya itu merujuk balik kepada ayat sebelumnya, iaitu kita sebagai al-insan. Allah mengajarkan al-insan ini al-bayan, boleh bercakap, boleh menjelaskan, boleh menyampaikan. Nikmat ataupun rahmat nombor 3. Dan bercakap tentang al-bayan ini, kita boleh bercakap macam sekarang ni, saya bercakap saya, kita berborak ini adalah al-bayan. Allah yang mengajarkan. Allah yang mengajarkan. Itu sebabnya kalau kita di Quran Time misalnya, kalau saya fikir balik berapa juta, ribu, bilion perkataan yang saya bercakap kat situ. Dan kalau ada yang tanya bahawa ada apa? Ada skrip ke? Ya. Memang tak ada skrip lah kan. Memang adalah belajar nota-nota kecil-kecil tu. Tetapi tak ada skrip. Pasal apa? Pasal sebenarnya yang mengajarnya bukannya saya, ya. Yang mengajarnya siapa tuan-tuan? Ar-Rahman. Allah yang mengajarkan kita al-bayan, boleh bercakap perkara-perkara yang bayin, yang menjelaskan. Yang menjelaskan. Dan ada beza di antara al-bayan dan juga la'un ataupun lughah. Ya. Kalau lughah itu bahasa, kalau kita kata bahawa yang ini, kita kata pen contohnya. Ini bukan pen, ini adalah botol. Maka itu lughah. Kita bercakap sahaja perkara yang tak semestinya menjelaskan yang betul. Maka itu sebabnya dalam hidup kita ini, kalau kita bercakap elok-elok, itu al-bayan. Dan itu diajarkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita adalah insan yang belajar Al-Quran, yang dekat dengan Ar-Rahman. Dia ada kaitan dengan ayat 1, 2, 3 yang kita belajar tadi. Tetapi kalau katakan orang itu memfitnah orang, kalau dia bercakap dengan orang marah-marah, kutuk-kutuk, ya, sebenarnya orang ini dia terlupa dia adalah insan yang kena bercakap menggunakan nilai daripada Quran sebagai tanda dia dekat dengan Ar-Rahman. Ya. Jadi itu sebabnya mengapa bercakap tentang Allamahul Bayan ini adalah subjek bahasa Melayu, cikgu-cikgu yang mengajar bahasa Melayu, yang mengajar pendidikan moral contohnya, ayah mak kena mengajar cara bercakap dengan baik kepada anak-anak. Pasal bila bercakap dengan baik ini tuan-tuan, kesannya adalah masuk kepada hati kita. Daripada hati ini keluar al-bayan, kerana kita sentiasa bersama dengan Al-Quran. Kalau katakan Al-Quran itu kita tak selalu baca, satu, dan kita baca tak faham, kadang-kadang ia menyebabkan seorang insan itu dia bercakap, dia baca Quran, tapi bila bercakap dengan orang ramai itu, dia menyakitkan hati dan dia tidak menjelaskan perkara yang sepatutnya. Jadi rahmat nombor 3 yang Allah nyatakan di sini, kalau kita setiap hari dapat bercakap elok-elok, beradab, ya, itu adalah tanda kita ini dekat dengan Ar-Rahman. Kalau bercakap kita itu sia-sia ataupun menyakitkan hati orang, suka mengungkit kepada orang lain, contohnya Ustaz, kalau ayah dia pergi cari nafkah, mak dah selalu basuh baju, lipat kain. Bila anak buat perangai, kita pun mengungkit, mak dah mengandungkan kamu 9 bulan, 30 tahun lipat baju. Kita mengungkit perkara tersebut. Itu tandanya kita pada hari itu tidak dapat al-bayan. Yang mengajar perkara itu bukan Tuhan, bukan Ar-Rahman. Itu yang mengajarnya itu adalah syaitan. Syaitan dia kalau boleh, kita bila kita berderma saja Ustaz, dalam surah Al-Baqarah, apabila kita mula derma saja, bila kita mula bantu keluarga kita, untuk anak kita, untuk tempat kerja kita, pada waktu itu kita diuji dengan 2 perkara. Yang pertama mengungkit, yang pertama mengungkit, yang kedua namanya menyakit. Mengungkit tu, saya dah pergi cari duit, kan, saya yang pergi lipat baju, saya dah uruskan rumah. Mengungkit. Menyakit ialah kita menyakitkan hati orang tersebut dengan kita kutuk dia, kita marah dia. Kerana apa? Kerana saya layak marah awak disebabkan saya bayar gaji awak. Yang itu adalah menyakitkan hati orang, batal segala pahala yang dah dibuat selama ini. Itu sebabnya ibu-ibu, ayah-ayah, ya, kalau jaga keluarga tu dah 30 tahun, 40 tahun, jangan mengungkit, jangan menyakit. Kalau dia mengungkit, menyakit ini tuan-tuan, kadang-kadang waktu anak tu kecil, kita masih okey lagi, ya.
Tapi bila dia dah besar, kita beri arahan pada dia, kemudian dia tak nak ikut, sakit hati kita. Lepas itu mak atau ayah mulalah dia nak mengungkit ataupun menyakit. Sama dekat tempat kerja pun, kalau staff itu, pekerja itu dia ikut cakap kita, kita tak ada menyakitkan hati dia. Tapi kalau dia menyakitkan hati kita, kita pun kata, saya yang bayar gaji awak tu, kan, saya yang tolong awak naik pangkat. Bila mengungkit apa yang telah kita beri, semua pahala itu Allah kata tubtilu, terbatal. Ya, jadi kita tak naklah kalau kita dah jaga keluarga kita, bekerja, tapi sampai ke akhirat nanti terbatal. Rupanya pasal al-bayan itu tidak dijaga. Dan tak dapat kemahiran bercakap perkara yang elok-elok ini, rupa-rupanya kita kena sedar bahawa kita ini insan yang selalu kena dapat peringatan daripada Al-Quran. Dan inilah perjuangan setiap hari kita, ya, untuk selalu bersama dengan Al-Quran. Rahmat nombor 3. Rahmat nombor 4, ya, nombor kita ada 4, 8, 7, 8. 4 yang pertama iaitu Quran, khalaqal insan, ya, kita diciptakan sebagai manusia, kita ada perasaan, ada terlupa. Nombor 3 al-bayan. Nombor 4 disampaikan pada ayat nombor 5 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Baik Ustaz Fas, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fas. Kita nak minum seteguk dua, sementara sambil-sambil barangkali AJK ataupun petugas sedang menyampaikan juadah pada ibu-ibu ayah-ayah untuk breakfast ataupun untuk inilah rehat seketika. Seteguk dua, kita seminit dua kita berehat seketika sambil-sambil tu. Sesi ini Ustaz, ya, dia ada kaitan dengan ayat nombor 5. Masya-Allah. Ya, jadi sambil makan itu, tuan-tuan cuba tengok ayat nombor 5 tu, apa kaitan aktiviti makan sekarang tu yang edar apa tu? Roti. Nasi. Cuba tengok makanan itu kaitkan dengan ayat nombor 5. Nanti kita kembali bersiaran. Masya-Allah. Saya tahu. Ya. Minit.